Masyarakat tidak menerima golongan seperti kami. Itu luahan Suri, seorang maknyah atau pondan yang mengambil jalan singkat, menjadikan lorong gelap sebagai pusat pemuas nafsu sonsang selain mencari rezeki bagi meneruskan kehidupan. Ikuti temu bual eksklusif bersama wartawan Amin Hayat Abdul Rahim. Kadang-kadang kau rasa semua tak kena satu persatu masalah dada. Dengan adanya balai polis serta lampu yang menerangi jalan, lorong Haji Taib di tengah-tengah ibu negara yang cukup sinonim dengan sarang pelacuran maknyah ini kini berubah wajah. Namun ia bukan penghalang golongan itu muncul di halayak. Sangsi dengan senario itu, saya memujuk mereka berkongsi cerita. Nak jadi normal tu memang susah. Sebab apa, jiwa kita dah macam ni kan. Biarpun kita pakai lelaki sekalipun, orang tetap pandang kita lembut. Jadi kita macam, orang kata kita macam tak boleh lari dari kehidupan yang macam tu. Suri 30 tahun berasal dari Sarawak, melacur sejak berumur 20 tahun lagi dan pernah terjebak dengan penyalahgunaan dadah. 3 tahun selepas itu dia nekat pulang ke kampungnya untuk berubah. Namun jiwanya memberontak. Ditambah pula dengan cemuhan masyarakat, akhirnya Suri kembali hanyut. Baginya ditangkap dan dibebaskan dalam operasi pihak berkuasa sudah menjadi lumrah. Namun, dia berharap pihak terbabit bukan hanya menangkap dan menghukum. Selain membantu mendapatkan pekerjaan halal, cara lebih halus diharap digunakan bagi membimbing mereka. Dia lembut. Sepatutnya dia kena bimbing yang cara halus. Bukan dia macam kena kutuk. Mungkin kalau dia kena bimbing cara lembut, halus, tak kena kutuk macam tu, mungkin dia macam itulah, dia lembut tapi dia boleh bawa jalan dia yang cara lurus lah. Jauh di sudut hati, golongan seperti Suri mahu berubah. Mereka tahu dosa yang dilakukannya bakal membawa padah seperti jangkitan penyakit HIV dan AIDS. Mungkin kita dah jauh dengan Tuhan, kita dah buat yang bukan, jadi Tuhan dah bagi kesedaran pada kita yang kita ni dah terlampau jauh. Jadi salah satunya bukan kata kita nak mati, tidak. Salah satunya macam peringatan yang satu hari kita akan mati. Pondan atau maknyah yang telanjur menjadi pelacur jalanan di lorong-lorong gelap seperti ini tidak seharusnya dipersalahkan sepenuhnya. Kita sebagai masyarakat seharusnya membimbing mereka ke arah kebaikan. Ikuti laporan kedua saya esok yang menyingkap kisah kehidupan pondan atau maknyah yang telah mengidap HIV dan AIDS. Amin Hayat Abdul Rahim, Berita TV9. Bahagian kedua laporan khas saya tentang bekas pekerja seks pondan atau maknyah yang mengidap HIV dan AIDS menyingkap luahan hati mereka. Sambil reda dengan ujian Tuhan, hakikat itu diterima bersama penyesalan. Pertemuan berlangsung di Rumah Pelindungan Wanita dan Kesihatan WIC di Taman P. Ramlee, Setapak. Rumah ini khusus buat maknyah yang mengidap HIV dan AIDS menumpang teduh. Orang nampak maknyah, bila maknyah pakai perempuan buat kesilapan, automatik duduk tepi lorong cari duit. Orang akan cop simbol seks. Bila simbol seks, orang akan cop HIV, betul. Tapi orang tak nampak pula pandangan masyarakat yang lain, seperti lelaki yang melanggan pelacur, melanggan maknyah, tu semua akan merebakkan HIV lagi. Itu luahan Azlin yang kini berusia 33 tahun. Mahu melawan takdir dilahirkan sebagai lelaki, Azlin mengambil pil hormon wanita seawal usia remaja untuk kelihatan cantik dan gebuk. Akibat ajakan kawan, Azlin terjerumus ke kancah pelacuran di Muar Johor. Walau mengambil langkah pencegahan, Disember tahun lalu, Azlin disahkan dijangkiti HIV. Bagi Zaliha pula yang melacur sejak berumur 18 tahun, dia sedih melihat jenazah temannya yang meninggal dunia akibat AIDS tidak dituntut waris. Imsak pun ada, sedih pun ada. Saya minta sampai janganlah sampai jadi macam tu. Saya kata saya nak macam meninggal macam keluarga. Separuh tu keluarga tak ambil tahu. Keluarga tak mau terima. Macam saya minta keluarga saya terima. Bagi jenazah penghuni Islam yang tidak dituntut, mayat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak. Pengurusan jenazah dikendalikan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Pengurusan jenazah biasa dengan jenazah HIV ataupun yang berisiko ni sebenarnya tak ada banyak beza dia. Cuma perbezaannya adalah keselamatan untuk pemandi atau pengurus jenazah itu sendiri, termasuk orang yang menguburkan jenazah.
Okey, yang pertama kalau kita tengok semasa memandikan jenazah, pemandi perlu memakai alatan-alatan yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan. Yang pertama contoh apron, yang kedua penutup mulut dan yang ketiga sarung tangan. Okey, 3 alatan tu melindungi pemandi jenazah daripada penyakit-penyakit. Okey, dan daripada segi kafan, bila dikafankan jenazah adalah kita kafankan, kita tahu plastik lebih kurang untuk melindungi daripada pengaliran darah sampai kepada penggali kubur. Lebih menyedihkan, tiada identiti dilakar pada batu nisan. Hanya sekadar nombor menandakan ada jasad tertanam di situ. Setiap manusia pasti melakukan kesilapan, kerana daripada kesilapan itulah kita belajar tentang kehidupan yang sebenar. Ini merupakan pengajaran buat mereka dan juga buat kita semua. Amin Haidar Ibrahim, Berita TV 9. Bukan di pinggir tetapi perlu diberi didikan dan bimbingan sempurna, iaitu dengan meningkatkan pengetahuan agama mengenai pengertian akidah dalam Islam. Itu cara disarankan oleh Presiden Yayasan Informasi dan Servis Islam IIS, Syah Kirit Kalulal Govinji, untuk membawa golongan maknya atau pondan ke jalan kebenaran. Butirannya dalam laporan akhir yang saya sediakan. Menurut Syah Kirit, pendekatan yang kena pada tempatnya boleh melembutkan jiwa golongan pondan. Cara menegur mereka perlu lebih halus. Kita bagi mereka jalan-jalan keluar yang ada. Tetapi jalan keluar bukan teoretikal. Jalan keluar yang praktikal. Cara teori senanglah kita cakap. Kamu kena buat ini, kena buat itu. Kalau tak, kamu akan dihukum. Nanti di akhirat kamu masuk neraka. Senang kita hukum mereka. Sebab kita bukan berada dalam keadaan mereka. Cuba kita memahami dalam keadaan mereka. Kalau mereka nak berpatah balik, orang nak berhenti merokok pun tak senang. Beliau turut menasihatkan ibu bapa yang mempunyai anak lelaki tetapi perwatakan keperempuanan harus ditegur dengan cara dan bahasa yang baik. Ini kerana ia mudah diperbetulkan ketika kanak-kanak itu masih kecil. Ada di antara mereka, saya percaya, jauh di sudut hati mereka, mereka mahu berubah. Mereka pun tak mahu jadi begitu. Sebahagian daripada mereka saya takkan terkejut kalau malam hari bila tak ada siapa-siapa, bila mereka memikirkan keadaan hidup mereka, mereka menangis. Mereka mahu patah kembali, tetapi tak tahu. Dan golongan ini, bila kita tahu, kita dapat clue-clue ada yang nak patah kembali, sepatutnya kita pun menadah tangan kita. Kita menyambut mereka, kita beri galakan kepada mereka, motivasi kepada mereka. Presiden Peguam Syari Malaysia Muhammad Isur Alib berpendapat golongan seperti ini harus diberi peluang untuk berubah. Golongan ini sebenarnya tidak harus dibiarkan juga. Mungkin aspek perundangan tadi itu mungkin jalan terakhir, ya, untuk aspek perundangan untuk menangkap, menjara dan sebagainya. Tetapi apa yang penting, golongan-golongan ini harus didekati dan ditarbiahkan atau dididik mereka untuk kembali pengajaran. Bawah Seksyen 30 Akta Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan, misalnya, lelaki yang berpakaian seperti wanita di halayak boleh dikenakan hukuman. Sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Namun ia terpulang kepada budi bicara mahkamah. Sama ada ia dilaksanakan atau diubah hukuman itu kepada nasihat atau pesalah dihantar ke Pusat Bimbingan Pemulihan Akhlak. Amin Haidar Ibrahim, Berita TV 9.